telah pun berkontrak dalam konteks jual beli ataupun perniagaan, pilihan sama ada dia mahu meneruskan ataupun dia mahu membatalkan kontrak tersebut. Kalau dia berjual beli sebagai contoh, dia telah pun melakukan transaksi jual beli, saya jual, saya beli. Jadi ada 3 jenis khiyar, yang mana dalam tempoh khiyar tersebut maka dia ada pilihan sama ada dia nak continue, nak teruskan, ataupun dia tidak mahu meneruskan ataupun mahu membatalkan transaksi tadi. Memang secara asas seperti mana kita dah belajar dalam kuliah-kuliah dulu tentang rukun-rukun jual beli, sesuatu jual beli itu telah pun sah ataupun berlaku lazim menjadi satu yang concluded di antara kedua-dua pihak yang melakukan transaksi apabila telah cukup segala rukun dan juga segala syarat. Tetapi syariat Islam ini mengetahui bahawa ada keadaan di mana kedua pihak yang melakukan kontrak tersebut mungkin dia gopoh, mungkin dia tidak teliti, ataupun apa-apa sahaja faktor-faktor yang lain. Contohnya ada bentuk barang yang menjadi subjek kepada jual beli tersebut nampak cantik ketika mana transaksi dibuat, tetapi setelah sampai ke tangan maka di sana ada aib, ada kecacatan pada barang tersebut. Jadi bila situasi sebegitu berlaku, maka adalah elemen-elemen khiyar ini sebagai suatu keprihatinan agama kita untuk diberikan pilihan option ataupun khiyar kepada pihak yang berkontrak sama ada mahu meneruskan ataupun tidak mahu meneruskan. Baik. Jadi di sana ada 3 jenis khiyar. Yang pertama disebut sebagai khiyar majlis, yang kedua disebut sebagai khiyar syarat, yang ketiga disebut sebagai khiyar aib. Khiyar majlis, khiyar syarat dan juga khiyar aib. Pagi ini kita tengok 3 ni saja insya-Allah. Jadi yang pertama yang disebut sebagai khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis ini adalah suatu bentuk pilihan yang memang datang secara automatik bagi setiap bagi kontrak. Automatik atau given. Memang dia come together dengan kontrak, memang ada khiyar majlis. Kecuali ada bentuk-bentuk kontrak yang ataupun bahasa Arabnya akad. Ada bentuk-bentuk akad yang tidak ada khiyar majlis padanya. Baik. Jadi kata pengarang kita, khiyar majlis ini kedua-dua pihak berhak menarik balik kontrak jual beli tersebut walaupun telah dipersetujui dan disahkan dengan syarat masih berada dalam majlis yang sama dan secara fizikalnya mereka masih lagi belum berpisah. Jadi masih lagi berada dalam satu majlis. Saya beli barang dengan seseorang dan saya masih lagi berada di situ. Saya masih lagi berada di situ walaupun tadi dah sebut saya jual, saya beli, yang secara hukumnya telah pun inaqada, telah pun termeterai jual beli di antara saya dengan dia, tetapi masih lagi berada dalam majlis, maka boleh untuk datang mengatakan bahawa saya tak jadi nak continue. Saya tak jadi nak continue. Jadi itu adalah given, iaitu khiyar majlis memang ada bersama dengan kontrak. Bersama dengan kontrak. Saya bagi contoh yang mudahlah. Kita pergi kedai, kita beli gas, kan? Kita pergi kedai, kita beli gas. Kita masih lagi, kita dah bayar dah harga gas tersebut dan kita masih lagi berada dalam kedai tersebut. Dan sebelum sempat kita keluar daripada kedai, tiba-tiba isteri tuan kedai ni beritahu kepada dia gas kita kat dapur dah habis dah. Dia datang kepada kita, saya tak jadi nak jual lah. Saya tak jadi nak jual sebab inilah satu-satunya gas yang tinggal dan isteri saya nak pakai kat dapur. Jadi harus untuk dilakukan demikian. Itu given. Jadi kita sebagai orang yang faham hukum, tak payah nak kecil hati lah, kan? Tak payah nak kata lah, kan dah jual, tak ada. Itu adalah benda yang datang automatik bersama dengan kontrak jual beli, bahawa ada di sana elemen khiyar majlis. Ada di sana elemen khiyar majlis, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyara ahaduhuma al-akhar. Dua orang pihak yang berjual beli itu ada khiyar ma lam yatafarraqa, selagi mana mereka itu belum berpisah. Selagi mana mereka itu belum berpisah. Jadi itu contoh tadi kan, harus untuk diletakkan harus untuk dia membatalkan penjualan oleh kerana kita masih lagi berada dalam majlis. Atau kita pun kan, kita pergi beli barang, pergi kat kedai membeli satu barang, dah bayar dah, tiba-tiba belum keluar daripada kedai, kita pun terfikir kan, macam dah ada barang ni kat rumah kan, macam dah ada barang ni kat rumah. Jadi secara hukumnya harus untuk kita pergi bertemu dengan penjual tadi, mengatakan saya tak jadi nak beli, sedang kerana kita masih lagi berada dalam majlis. Dan orang, dia sebagai orang yang faham hukum, sepatutnya dia mengembalikan, kecuali memang kedua-dua pihak daripada awal lagi bersetuju mensyaratkan tidak ada khiyar majlis. Dua-dua pihak dah bersetuju daripada awal tidak ada khiyar majlis. Contohnya, sebelum daripada kontrak dibuat, memang penjual pun dah kata dah, awak ni sekali beli tak boleh pulang balik tau. Dia pun setuju. Jadi dalam kes macam tu tak adalah. Baliklah kepada prinsip asal dalam kontrak jual beli, iaitu jual beli ni ada satu perkara yang dilakukan dengan wewenang. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman atau harrama halalan. Orang Islam dipegang pada syarat-syarat yang mereka telah lakukan. Muslims are bound to their conditions kan, selagi mana tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Jadi contohnya tadi, sebelum berlaku jual beli memang dah setuju dah, sekali jual beli dah tak ada khiyar majlis. Tetapi kalau tidak ada persetujuan untuk menggugurkan khiyar majlis daripada awal, maka khiyar majlis itu adalah sesuatu yang automatik dan given, memang datang bersama dengan akad jual beli, maka kedua-dua pihak perlulah menghormatinya. Jadi contoh ada syarat persetujuan awal. Kalau tuan-tuan pergi kedai kan biasa, barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan kan. Jadi kita sebelum masuk pun kita dah tengok dah, kalau kita continue untuk membeli, berarti kita tahu daripada awal itulah syaratnya. Tidak boleh dikembalikan, tetapi tidak bererti tak ada khiyar aib. Yang tak boleh dikembalikan tu hanya dalam konteks khiyar majlis. Sekali kita beli concluded, tak boleh pulang. Tapi kalau dah barang tu pun tak mengikut spesifikasi yang dipersetujui, nanti dalam bab khiyar aib kita bincang. Cacat kan, tidak memenuhi, tidak sampai kepada peringkat keredaan orang yang membeli, yang wajar lah, yang ma'ruf, seperti mana yang wajar dalam masyarakat, maka khiyar aib masih ada. Yang tak ada cuma khiyar majlis. Yang tak ada cuma khiyar majlis. Baik. Jadi ni kita orang Islam yang berniaga kan. Jadi kita kena tahulah ni hukum kan. Ini adalah hukum, walaupun mungkin benda ini tidak dikodifikasikan dalam undang-undang yang ada dalam negara kita. Undang-undang apa dia yang paling besar sekali dalam bab niaga ni? Contract Act lah, Akta Kontrak kan. Akta Kontrak mungkin tidak ada provision dalam Akta Kontrak tentang perkara ini, tetapi inilah kaedah bermuamalat mengikut kehendak syarak, bahawa di sana ada khiyar majlis. Di sana ada khiyar majlis. Baik, itu yang pertama. Jadi khiyar majlis patutnya barang pun tak berlaku perubahan apa-apa, sebab khiyar majlis itu hanyalah berlaku dalam tempoh yang singkat, malam yatafarraqa, selagi mana kedua-dua pihak yang berkontrak itu tidak berpisah, tidak berpisah. Jadi yang meriwayatkan hadis ni Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam observe apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, perilakunya bila mana dia membeli. Dan biar lazimnya Abdullah bin Umar ni,
bila dia beli barang, dia cepat-cepat keluar. Sebab apa? Dia tidak mahu penjualnya bertukar fikiran, kan? Macam tadi cerita gas tadi tu, dia tidak mahu penjualnya bertukar fikiran, kerana dia masih lagi ada hak, rights, dia masih lagi ada hak, al-haq, al-huquq, masih ada hak. Jadi hak ni kita patut hormatlah, hak orang lain kita patut hormat, dan Islam pun uphold hak seseorang, hak orang memang dimartabatkan. Jadi hak untuk batal, dan Abdullah bin Umar, supaya hak tersebut boleh hilang, selaras dengan hadis Nabi SAW, lepas dia beli dicabut, kan? Dia selepas dia beli dicabut. Baik. Jadi ini lihatlah kepada uruf, kan? Lihatlah kepada uruf. Sebab kadang-kadang apakah yang dimaksudkan dengan telah berpisah? Apakah yang dimaksudkan dengan telah berpisah? Hadis Abdullah bin Umar tadi merujuk kepada fizikal lah. Tetapi fizikal itu adakah masih lagi dalam konteks majlis? Majlis. Sebab kadang-kadang kita, kalau kita pergi satu pasaraya lah contohnya, kedai kita dalam satu pasaraya, adakah dianggap kita masih berada dalam pasaraya besar tu? Kita cuma satu outlet kecil kat dalam tu, pasarayanya besar. Adakah itu masih satu majlis? Pada ini balik pada uruf lah. Pada saya urufnya tidaklah. Urufnya outlet kecil tu sajalah. Sekali kita step out daripada dinding dia, habislah. Bukan kita keluar daripada pasaraya wan utama, kan, baru nak kira habis majlis. Kita keluar daripada outlet dalam tu dah habislah. Maka dah hilanglah option untuk kita mengembalikan barang, menuntut balik duit kita dan sebagainya. Baik. Dan kalau kedai itu awal-awal lagi kata setiap barang dijual tidak boleh dikembalikan, kita pun awal-awal sebelum beli dah nampak syarat itu ada terpampang, kita terus juga membeli, maksudnya kita sendiri telah bersetuju untuk menggugurkan hak khiyar daripada awal lagi. Jadi kita pun dah tak boleh menuntut hak khiyar majlis tersebut, walaupun kita masih berada dalam majlis tersebut ataupun dalam tempat tersebut. Baik. Tapi adalah kontrak yang tak boleh, kan? Tak adalah cerita hakul khiyar ni. Cuba kalau benda berlaku pada akad nikah, tak susah. Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kahwin sekian, aku terima nikahnya. Jadi dalam bab akad nikah tak ada khiyar majlis, kan? Lepas aku terima nikahnya, kan dia kata pakcik saya tak jadi kahwin dah. Tak boleh, kan? Tadi dah aku terima nikahnya, qabil tu, kan, aku terima nikahnya, maka concluded, habis. Dan yatarattabu alaihima al-huquq wal wajibat. Maka mulai saat tersebut telah pun datanglah segala hak dan juga kewajipan kepada kedua-duanya. Sebelum tu free, kan? Yang bride dan juga groom tu tak ada kaitan pun, tetapi kerana aku terima nikahnya, dah mula ada tanggungjawab dan mula ada kewajipan, termasuk hak terhadap harta dan sebagainya sekiranya berlaku kematian dan sebagainya. Walaupun mati pagi besok, kan? Malam ni nikah, pagi besok dah mati dah. Kalau berlaku kematian sebelum nikah, tak ada cerita faraid hak si isteri. Tapi malam ni nikah, besok suaminya meninggal, dah mula ada hak kepada harta, mula bertutan hak dan itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut sebagai khiyar syarat. Khiyar syarat berlaku apabila salah satu daripada pihak ataupun kedua-dua pihak menetapkan syarat dia ada hak khiyar untuk iaitu hak untuk membatalkan kontrak ataupun meneruskan kontrak dalam tempoh tertentu. Syarat ini boleh dinyatakan ketika memeterai ataupun selepas daripada itu, tetapi mestilah sebelum berpisah dan dipersetujui. Baik. Dan ini dinamakan sebagai khiyar syarat. Khiyar syarat dia tidak automatik. Khiyar syarat ni adalah additional condition yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, kan? Yang automatik tadi khiyar majlis. Contoh apa dia? Contohnya adalah saya beli satu kereta daripada Tuan Haji Fadil, dia kata saya jual. Okey. Semasa saya masih
duduk di kedai mamak dengan Tuan Haji memeterai kontrak tersebut, masih lagi ada elemen khiyar majlis. Masih lagi ada elemen khiyar majlis. Tengah minum teh tarik tu ada lagi khiyar majlis. Maksudnya walaupun saya dah bagi duit pada Tuan Haji, saya dah terima kunci, masih lagi minum teh tarik, tiba-tiba saya berubah fikiran, Haji tak jadi beli lagi. Haji Fadil kena hormatlah, itu khiyar majlis. Kan tak boleh kata kan dah jual. Kan dah jual. Tak, khiyar majlis memberikan hak untuk membatalkan. Masih duduk kedai mamak lagi. Dah. Keluar daripada kedai mamak teh tarik tu dah habis khiyar majlis. Tak boleh datang kata saya tak jadi beli, tak boleh, dah habis. Sebab ya tafarraqa. Tetapi kalau tadi semasa buat jual beli saya tambah satu syarat dan dipersetujui oleh Tuan Haji, Tuan Haji bagi saya pakai kereta ni seminggu dulu. Kan? Saya beli tapi bagi saya pakai kereta ni seminggu, saya nak hak dalam tempoh seminggu ni saya ada hak untuk pulang balik dan saya nak duit saya balik. Dan Haji Fadil bersetuju. Itu dinamakan khiyar syarat. Jadi oleh kerana ada persetujuan untuk menambahkan syarat tadi, maka jalanlah. Dan bila tempoh tersebut tamat, maka lazimlah kontrak tersebut continue. Kan, saya dalam masa seminggu saya pun tak datang, dah jumpa Haji Fadil, habislah. Tapi kalau dah bersetuju seminggu sebagai contoh, kan, tiba-tiba hari ke-10 baru datang, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab syarat yang kita persetujukan adalah seminggu. Jadi seminggu. Baik. Jadi itu contoh khiyar syarat. Dan khiyar syarat ada memenuhi syarat, perlu memenuhi beberapa syarat. Syarat yang dimaksudkan khiyar syarat ini ada condition dia lah. Yang pertama, mestilah terhad kepada tempoh yang tertentu sahaja. Mesti ditentukan. Kalau tidak ditentukan, gharar itu tidak sah. Ini balik pada prinsip asas. Kita baca dulu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang ada gharar, kan, barang tak ada dan sebagainya, itu semua gharar. Dan bila mana kita minta khiyar syarat, tempoh tak bagi. Mesti ditentukan tempohnya. Tak boleh saya dah beli tapi saya nak, kalau saya tak setuju saya nak pulang balik. Tempohnya berapa lama? Kalau tidak, nanti akan berlaku pertelagahan lah di antara kedua-dua pihak yang berjual beli. Ini balik pada prinsip asal lah, kita dah bincang dulu kan, berdasarkan ayat Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan makan harta sesama kamu dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang ada saling redha meratai. Jadi kenapa sesuatu kontrak itu mesti dibuat dengan proper? Supaya adanya willing buyer, willing seller. Ada mutual consent, mutual agreement. Kedua-dua pihak bersetuju, tak akan bertelagah selepas daripada ini. Jadi perlulah ditentukan tempoh. Tak boleh tidak ditentukan tempoh. Kalau sekiranya tidak ditentukan tempoh, maka ianya bukanlah satu syarat yang sahih yang memberikan konsekuens ataupun kesan kepada kontrak tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini dalam mazhab Syafi'i lah. Ada pendapat mazhab lain berbeza lah. Kata pengarang kita, oleh kerana kitab kita Syafi'i, dia kata tempoh yang ditetapkan tidak boleh melebihi 3 hari. Jika barangan tersebut tidak mudah rosak dalam tempoh tersebut. Jadi tidak boleh melebihi 3 hari jika barangan tersebut tidak mudah rosak dalam tempoh tersebut. Biasanya masa untuk berfikir tidaklah perlu melebihi tempoh tersebut. Oleh itu jual beli tersebut dianggap terbatal jika ia melebihi tempoh tersebut walaupun sesaat. Begitu juga jual beli akan terbatal jika barang tersebut akan rosak dalam tempoh yang ditetapkan walaupun tempoh tersebut tidak sampai 3 hari. Jadi barang ni kan ada banyak jenis, kan, barang ada banyak jenis. Jadi ini kembalikanlah kepada uruf, apakah barangnya yang munasabahnya. Kalau macam kereta tu mungkin seminggu tadi bolehlah, kan. Jadi seminggu tu sempatlah dibawa kereta pergi sana sini dan sebagainya untuk test. Tetapi janganlah kereta itu menjadi rosak disebabkan penggunaan dia lah. Sebab khiyar syarat ni menuntut untuk dikembalikan kepada pihak yang menjual.
duit tak rosak kan, duit tak akan rosak. Jadi kontrak jual beli kan, jual barang dia dapat duit. Kedua-dua ni adalah badal lain. Kedua-dua ni adalah the subject of sale. Jual kereta dapat duit, dan duit tak rosak, kereta tu boleh jadi rosak disebabkan penggunaan. Maka atas dasar ihtiyat itulah barangkali mazhab Syafi'i kata tak boleh lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari ni barangkali berlaku kerosakan kerana penggunaan dalam tempoh si pembeli cuba untuk make up his mind kan, sama ada dia nak continue ataupun dia tak continue dengan kontrak jual beli tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempoh itu mestilah berturutan dan bersambung dengan kontrak. Berturutan dan juga bersambung dengan kontrak. Imda'ul bai' wa ijazatuhu fi muddatil khiyar, iaitu mestilah dia immediately selepas kontrak dibuat. Bukan dia minta pos kan, hari ni kontrak dibuat, saya jual saya beli, kemudian dia tunggu sebulan akan datang baru khiyar. Dia minta tempoh khiyar tu bermula sebulan daripada sekarang. Kecuali lah kalau barang tu belum sampai kan. Sebab kita dah bincang dulu, kita kata bahawa jual beli salah satu daripada syaratnya mestilah berlaku qabat. Apa dia qabat? Taking possession, mengambil pegangan. Itu bukti. Kalau air saya jual, saya tak boleh letak syarat. Saya jual tapi barang ni, air ni saya yang kena pegang, tak boleh. Itu jadi kontrak jual beli tidak sah. Tapi saya jual, maka bolehlah untuk pihak yang membeli ambil. Tetapi ada situasi kan, kemungkinan. Saya bagi contoh dulu, saya jual kereta saya kat kampung. Jualnya di Kota Damansara, tapi kereta kat rumah nenek kat kampung. Jadi memanglah dia tak dapat nak pakai terus kerana kereta tu di sana. Tetapi kontrak itu sah ke tidak? Kontrak itu sah kan, sebab dia pun kenal kereta tu. Cuma kebetulan pada hari kontrak dibuat, kereta tak ada di Kota Damansara, kereta tu di kampung, kuncinya kat kampung. Kalau dia pergi rumah nenek saya kat kampung pun beritahu Nazri dah jual dah kereta ni, ambil kunci dapat. Jadi qabat hukmi, constructive possession tu berlaku, ada, walaupun actual possession tidak ada. Actual possession tak boleh berlaku sebab kereta tak ada kat sini kan, keretanya ada di kampung. Tetapi dengan saya jual, dia secara constructively dah ambil possession, taking possession kereta, ataupun saya bagi kunci dah bagi dah, kereta je kat sana. Kalau pergi sana boleh ambil kereta tu. Jadi dalam kes tersebut mungkin tidaklah immediately, sebab nak pergi ke Terengganu ambil kereta tu pun ambil masa. Barangkali dia kata minggu depan baru saya pergi ambil. Jadi dia mahukan tempoh tersebut bermula daripada tempoh dia ambil. Commencement of the period berlaku daripada mula dia ambil kereta. Itu haruslah. Itu adalah satu perkara yang diharuskan untuk menjaga maslahah dalam kontrak jual beli. Jadi kontrak muamalat ni daripada dulu lagi saya banyak guna perkataan maslahah. Kan maslahah. Sebab muamalat ni lebih kepada nak menjaga kepentingan manusia yang melakukan transaksi. Berbeza dengan bab ibadat kita solat. Kan, solat ni man to God relationship kan. Jadi mestilah fulfill sepenuhnya segala syarat-syarat seperti mana ditunjuk kepada kita untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jual beli ni ataupun kontrak ni dia ada pelbagai situasi, dan prinsip utama yang mesti ditegakkan adalah mesti menjaga kemaslahatan pihak yang berkontrak. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu kan, ada jual beli yang diletakkan sebagai pengecualian, istisnaiyah. Asas dalam jual beli dulu kita kata barang mesti ada. Barang mesti ada waktu kontrak dibuat. Tapi ada je situasi barang tak ada. Buat baju contoh kan. Waktu kita pergi kedai, baju tak ada lagi. Baju tak ada lagi. Baju kita tempah minggu depan ataupun 2 hari lagi baru siap. Jadi semasa kita membeli barang tak ada, maksud dia tu adalah exception, pengecualian
kepada prinsip asal kerana mahu memenuhi maslahah. Apa masalahnya? Kalau pergi tempah baju, beli baju kat kedai, badan tak sama kan, badan saya dengan badan Tuan Imam kan, rangkanya tak sama, saiznya tak sama. Jadi itu contoh pengecualian, dan ianya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi pun pernah tempah, Nabi pernah beli cincin yang tukang cincin kena buat, Nabi pernah beli mimbar masjid, pulpit yang perlu dibuat. Jadi semasa kontrak itu dibuat, barang belum ada. Bercanggahlah dengan prinsip asas la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual barang yang kamu tak ada. Tetapi kerana ada kemaslahatan, ada maslahah, maka adalah pengecualian yang diberikan oleh syarak. Baik. Jadi bolehkah kita mensyaratkan khiyar untuk orang lain? Jadi pihak mana-mana pihak yang berkontrak, dia boleh mensyaratkan khiyar tersebut, tetapi mestilah dipersetujui kan. Contohnya saya meminta 3 hari untuk saya pakai dulu, kalau saya tak puas hati saya boleh pulang balik. Penjual kena setujulah, sebab ini adalah additional condition yang tidak datang secara automatik. Benda yang automatik secara syarak datang khiyar majlis tadi. Memang duduk di kedai, yang tu jangan takwil. Kita masih lagi duduk dalam satu majlis, tiba-tiba saya nak batal dengan Haji, Haji tak jadi nak beli, bagi balik duit saya. Itu given. Haji tak boleh nak kontes yang tu. Itu sesuatu yang syarak dah bagi. Tetapi minta additional period 3 hari, ini bukan sesuatu yang given. Ini sesuatu yang diwujudkan dan mestilah mendapat persetujuan. Jadi kalau saya minta masa 3 hari, tiba-tiba tidak dipersetujui, maka tak adalah. Tapi kalau saya minta 3 hari, saya nak test pakai locator dan sebagainya, dalam masa 3 hari ini barangkali akan surface lah apa-apa yang tidak mengembirakan, yang mewajarkan saya untuk pulang balik. Jadi kalau dipersetujukan, maka berjalanlah khiyar tersebut, kerana ianya sesuatu yang telah pun dipersetujui di antara kedua-dua pihak. Baik. Jadi syarat tu adalah syurut zaidah, syarat-syarat tambahan. Yang ni bab ni kat depan sikit sebenarnya, tapi gitulah. Saya boleh sebut awal lah. Ada syarat-syarat yang ulama bincang tentang syurut. Syarat ni ada syurut, syarat-syarat sah. Kemudian ada syarat-syarat yang fasid, yang rosak. Ada syarat yang yata'aradu bi muqtadal aqad, yang bercanggah dengan tujuan kontrak. Jadi bukan semua jenis syarat boleh dimasukkan. Walaupun prinsip asas Islam kata al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam dipegang pada syarat dia buat, kecuali yang menghalalkan yang haram. Itu jelas tu. Menghalalkan yang haram. Jadi kalau masuk syarat tu menghalalkan benda haram. Itu tak boleh lah. Jadi apa contoh syarat-syarat? Inilah contoh khiyar syarat, ataupun syarat-syarat yang menguat transaksi. Menguat transaksi apa contoh? Saya beli kereta tapi saya minta waranti 3 bulan. Itu syarat menguat transaksi. Ataupun kita letak syarat, sekiranya barang ni rosak, saya boleh datang minta replacement pada harga 50% daripada harga apa ni dia punya alat ganti. Itu syarat-syarat tambahan, dan syarat-syarat itu hendaklah dipersetujui oleh kedua-dua pihak untuk menjadikan dia efektif. Sekiranya tak ada, tidak dipersetujui, maka itu bukanlah syarat yang efektif. Baik. Jadi soalan yang seterusnya, bilakah hak khiyar dibatalkan? Apabila pihak yang mempunyai hakul khiyar memilih untuk membatalkan, maka kontrak itu dianggap batal. Contohnya apabila dia berkata, saya batalkan jual beli ini, kan dalam tempoh 3 hari tadi dia datang, saya batalkan, saya tak jadi nak beli. Jadi habislah, over kan. Dan dia baliklah kepada square one, square one, iaitu hendaklah dipulangkan kembali duit, dan dia hendaklah pulangkan balik barang kan. Dalam bahasa Arabnya berlakulah iqalah kan, berhenti, stop, dan pulang balik kepada seolah-olah tidak berlaku apa-apa kontrak di antara kedua-dua pihak tersebut. Dan ataupun kalau dia tak sebut macam tu,
ada situasi lain di mana hak khiyar itu telah pun terbatal, habis, over. Yang pertama adalah tempoh pun dah habis. Kata 3 hari, habislah. Dia datang pada hari keempat, tak, dia dah kehilangan hak semalam. Kan hak untuk dia tak nak continue tu dah tamat semalam. Jadi barang tu teruslah di tangan dia dan duit teruslah di tangan penjual. Yang kedua, dalam tempoh khiyar tiba-tiba dia telah mempersetujukan 3 hari pun tempoh pun tak habis lagi, seminggu tempoh tak habis lagi, dia pun dah datang declare. Dia kata okeylah, saya belilah, habis. Hari ketiga pun dia kata habis, kan, saya belilah. Dia sendiri impliedly telah membatalkan tempoh yang dia minta sebagai hakul khiyar. Dan yang ketiga, apabila pemegang hak khiyar ni, hak untuk tidak continue ni, ataupun untuk continue ni, telah melakukan sesuatu yang kebiasaannya dilakukan oleh pemilik. Kan, saya bagi contoh kereta tadi, dia minta seminggu. Kan, saya minta seminggu dengan Tuan Haji. Tapi dalam tempoh seminggu tu, saya dah mula pergi ke kedai, tayar yang lama saya dah tukar jadi tayar baru, kan, dalam tempoh seminggu. Jadi itu telah menunjukkan bahawa kecenderungan saya untuk terus jelah dengan transaksi tersebut, maka itu telah menjadikan hak khiyarnya terbatal. Baik. Jadi itu situasi dia. Dan dalam tempoh ini berkaitan dengan barang dalam tempoh khiyar, kita bagi contoh kereta tadi, kan, akan berlaku sesuatu, boleh berlaku sesuatu dalam tempoh seminggu tu, dalam tempoh seminggu. Jadi dalam tempoh seminggu tersebut, siapa sebenarnya pemilik? Siapa sebenarnya pemilik? Dalam kontrak jual beli biasa yang tidak diletakkan khiyar syarat, barang dah jadi milik pembeli lah. Yang semata-mata berpegang pada khiyar majlis, saya beli kereta dengan Tuan Haji jual, keluar daripada kedai mamak, from that point onwards, the owner of the car saya. Tetapi situasi tadi, kita dah setuju khiyar syarat, bagi saya seminggu. Jadi dalam tempoh seminggu ni, who is the owner? From syariah perspektif lah, jangan cerita tentang from apa yang tersurat dalam undang-undang Malaysia ni. Tersurat, sebab itu tempoh transition. Pergi JPJ pun belum bagi tu, Grant pun masih nama orang lama, kan. Jadi dalam tempoh khiyar, benda tu sesuatu yang sifatnya telah pun pemilikan tu dia mauquf, tergantung sekejap di antara effectively transferred kepada pembeli ataupun ianya masih lagi berada dalam ownership penjual. Jadi dia memang ada situasi yang macam tu, kan. Dalam hubungan muamalat ni, sesuatu yang memerlukan certainty di kemudian hari, kan. Jadi tempoh 7 hari ni, barang tu macam tu lah pemilikannya, dia macam float di antara penjual dengan pembeli. Tetapi bila habis tempoh ataupun berlaku 3 perkara yang saya sebut tadi, tempoh tak habis lagi, dia pun dah tukar tayar apa semua, ataupun tempoh tak habis lagi, dia beritahu penjual, okeylah, saya continue. Jadi dengan berlaku event tadi, maka milikannya effectively telah pun menjadi milikan kepada pembeli. Telah menjadi milikan kepada pembeli. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam tempoh tu tiba-tiba berlaku kerosakan barang, kan. Barang tu rosak. Kalau kereta tiba-tiba accident dalam tempoh tu. Jadi jika berlaku tempoh tersebut, maka apakah status barang tersebut? Maka kata pengarang ni, beberapa perkara perlu diperhatikan terlebih dahulu jika barangan tersebut rosak dalam tempoh khiyar. Jika kerosakan berlaku sebelum barang telah diterima oleh pembeli, maksudnya semasa ianya masih lagi penjual, maka jual beli itu memang terbatal lah. Ini bukan khiyar lagi, memang daripada awal lagi barang itu dah menjadi khiyar aib pun, bukan lagi dalam bab khiyar syarat. Tetapi sekiranya barang diterima dalam keadaan yang baik
oleh pembeli dan semasa barang tersebut di tangan pembeli berlaku kerosakan, maka ianya adalah berada dalam tanggungan si pembeli, kan. Pembelilah yang kena bear the risk associated with the asset, kan. Saya jual handphone kepada Tuan Haji, Haji minta 3 hari. Handphone kat tangan siapa? Tangan Haji. Haji langkah longkang, handphone tersalah pegang, masuk dalam longkang, masuk air. Salah siapa? Takkan nak kata salah saya, kan? Walaupun Haji minta masa 3 hari, itu jelas handphone di tangan Haji, Haji yang, kan, tersilap, terlanggar batu ke apa ke, menyebabkan handphone tadi masuk dalam air. Jadi berada di tangan Tuan Haji, Tuan Haji lah yang kena tanggung risiko handphone tadi. Tanggung risiko maksud apa dia? Dia ambil teruslah barang dia lah, kan, habis lah. Kalau nak kena baiki, dia kena baiki dengan kos dia lah, dengan kos dia. Tak ada apa-apa kaitan pun dengan saya sebagai penjual. Jadi oleh kerana barang berada pada tangan pemegang hak khiyar, maka dialah yang patut menanggung apa-apa risiko kepada barang tersebut dalam tempoh tersebut, sebelum daripada khiyar syarat tadi habis. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian adalah khiyar aib. Khiyar aib. Saya pun nak kena tamatkan jugalah. Sikit ya. Nak pergi temeluh pula. Ada kerja sambil makan ikan patin. Baik. Khiyar aib. Okey, kata pengarang kita, pada asasnya urusan seorang Muslim dengan orang yang lain perlu dijalankan atas landasan saling menjaga hak dan bersih daripada segala unsur penipuan. Jadi asasnya orang Islam tak boleh menipu, kan? Dengan orang lain pun dia tak boleh menipu. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara yang tidak sah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang secara batil. Menipu adalah ambil secara tidak sah. Nabi SAW mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu dari kami, daripada kalangan kami, dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Ini berkait dengan hadis yang masyhur, kan, yang Nabi SAW masuk pasar sebagai seorang pemerintah. Nabi bawa tongkat, Nabi cucuk tongkat tu masuk ke dalam barang jualan. Bila Nabi bawa keluar, basah hujung tongkat. Nabi tanya dia, apa hal ni? Nampak kat atas kering, tapi kenapa ni basah? Asabahus sama ya Rasulullah, dia kata. Ditimpa langit ya Rasulullah, ditimpa hujan. Jadi apa yang dia buat tidak menipu, kan? Dia tidak mahu transparent. Dia tidak transparent, nak tunjukkan bahawa barang tu sebenarnya basah. Kalau skop masuk dalam bekas, orang nampak yang atas tu yang kering, orang tak nampak yang bawah tu basah, kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas. Sebab apa kamu tak tunjukkan, kamu tak bawa yang bawah, yang basah ni bawa naik letak ke atas, supaya orang yang nak membeli tahu bahawa benda ni basah. Man ghasya falaysa minni. Nabi kata, siapa yang menipu daripada kalangan kami, dia bukan daripada kalangan kami. Jadi orang Islam ni integritinya tinggi, kan? Kalau peniaga tu dia punya kejujuran tu perlu tinggi, kejujuran perlu tinggi. Bahkan ada hadis-hadis, kan, yang masyhur, yang Nabi at-tajirus saduqul abin, kan, seorang peniaga yang sadiq, yang benar, yang amanah, dibangkitkan nanti bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang soleh, kan. Jadi perlunya, ini satu bab khusus ni kena belajar. Orang berniaga perlu beretika, kan, perlu memiliki etika yang tinggi. Dan etika ni adalah barang yang hilang di akhir zaman, kerana dipayungi oleh rasa tamak, haloba kepada mendapatkan harta, menyebabkan etika akhlak dalam berjual beli ni pun hilang, daripada kita. Kita memiliki sifat keakuan yang tinggi, kan. Kalau kita berniaga, kita fikir tentang untung kita, walaupun kadang-kadang sampai ke peringkat merogol hak orang lain.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimah ni yang kuat ni, man ghasyana, siapa yang menipu kami, man ghasya falaysa minni, maka dia bukan daripada kalangan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi ingatan kepada orang yang melakukan perniagaan. Bukan dunia untung tu saja, kan, kena tengok hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat sekali bila mana dia melakukan jual belinya ataupun perniagaannya. Baik. Dalam satu hadis lain Nabi sebut al-muslimu akhul muslim wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Nabi kata seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim itu menjual barangnya yang ada aib kecuali bayyanahu lahu, kecuali beritahu penjual ni ada aib kau ni. Kalau durian ke, kan, ini yang paling bermasalah jual durian ni, kan. Siap, saya jamin cik bagus, kan. Kita balik rumah satu ulas boleh makan, yang lain semua tak boleh makan. Ni durian bila? Baru cik, baru tu bila? Barulah cik. Dia tak nak beritahu baru tu bila. Baru tu 2 hari lepas ke, semalam ke, pagi tadi ke. Jadi peniaga yang berakhlak, bayyanahu lahu. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kalau baca buku. Ada seorang sahabat di Indonesia, Dr. Muhammad Syafiq Antonio, 8 jilid dia membedah tentang Nabi SAW. Salah satu jilid buku tu adalah Nabi sebagai peniaga, yang beliau rumuskan antara sebab Nabi mendapat keuntungan yang besar adalah kerana kejujuran Nabi dalam Nabi berniaga. Bawa harta dagangan orang Quraisy pergi ke Syam, tunjukkan yang ni kualiti apa, yang ni ada rosak, yang ni yang kualiti tinggi dan sebagainya. Dan kemudian orang membeli dalam keadaan dia berpuas hatilah dengan kualiti yang barang yang mau dibeli olehnya. Baik. Jadi soalan kita ni adalah khiyar aib. Jadi khiyar aib adalah ini pun given. Walaupun tadi, kan, saya tunjuk contoh tadi, saya kata kita pergi kedai, dia sebut barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau kita tetap membeli walaupun dah ada syarat macam tu, ataupun orang putih kata where is term dia, beli seperti mana itulah, kan, seperti mana barang tu ada. Tetapi kalau di sana ada aib, maka tetap ada khiyar. Tetap ada khiyar. Khiyar majlis mungkin gugur, tapi khiyar aib tidak gugur, kan? Kenapa? Kerana maslahah orang yang membeli. Jadi syarat yang dibenarkan adalah dalam khiyar aib ini kalau kita lah pembeli, kita nakkan khiyar aib, kita dapat membuktikan kecacatan itu telah pun ada sebelum kita membeli. Itu adalah kecacatan yang sedia ada. Itu bukan kecacatan yang datang selepas kita membeli, bukan. Kita mesti memberikan bukti tersebut. Jadi ini balik kepada bayyinah lah. Al-bayyinatu ala man idda'a. Orang yang mendakwa, kita dakwa barang ni cacat sebelum saya beli lagi, memang dah cacat, kita kena buktikan. Tapi kalau kita tak berjaya untuk membuktikan, maka hukum kenalah kata setiap barang yang dijual itu adalah tidak cacat. Itu umumnya, setiap barang yang dijual adalah tidak cacat. Jadi kalau kita nak kata barang yang kita beli itu cacat, kita mesti membuktikan bahawa memang dia dah cacat sebelum daripada kita beli. Kalau kita gagal untuk membuktikan bahawa ianya telah cacat sebelum kita beli, maka dipakaikan hukum bahawa barang yang dijual hakikatnya tidak cacat. Al-aslu baqa'u makana ada makana. Asal hukum adalah kekal ia di atas keadaan yang asal, kan. Asalnya tak cacat. Jadi kita kata tak, waktu saya beli cacat. Jadi kita yang kena tunjukkan bukti bahawa ini cacat. Jadi sebab tu semasa duduk kita membeli tu kena tengoklah dulu, kan. Waktu saya kerja di Dubai dulu, saya beli kereta, bank bagi financing murabahah.
mandub pegawai bank tu datang ke datang ke showroom. Dia bawa saya keliling kereta, pusing. Dia minta saya sahkan, betul tayar ada 4 biji. Kan, okey semua? Okey. Kalau okey sekarang sign. Sign lah agreement. Bank jual kereta kepada saya secara murabahah. Dia beli daripada vendor, dia jual kat saya secara murabahah. Jadi sepatutnya itu telah berlaku semasa kita membeli. Bukan datang kemudian kita mendakwa ianya cacat. Bukan. Sepatutnya tadi lagi at the exception kita dah kata ianya okey, dah buat inspection ianya okey. Tetapi barangkali ada benda tak nampak, kan? Jadi kalau benda tak nampak, kitalah yang kena buktikan bahawa memang kecacatan itu adalah kecacatan yang asal. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan uruf perniagaan, cacat itu dianggap sebagai cacat yang boleh menjejaskan nilai barang, kan? Tapi kalau cacat itu bukanlah sesuatu yang boleh menjelaskan nilai barang, maka tidaklah diterima khiyar aib. Contohnya apa? Contohnya, jika kecacatan hanya menjejaskan fizikal tanpa menjejaskan nilai, maka pembeli tidak ada hak kepada khiyar aib dan tidak boleh menyerahkan kembali. Contohnya, seorang pembeli membeli seekor kambing untuk korban, kemudian dia mendapati sebahagian telinga kambing tersebut terputus. Dengan ini pembeli berhak memulangkan semula kambing tersebut kerana kambing itu sudah tidak ada value untuk korban, kan? Korban kan perlukan kambing, binatang yang sempurna, yang tak cacat. Tapi kalau sekiranya dia beli kambing itu bukan untuk tujuan korban, hanyalah untuk mendapatkan dagingnya, setakat cacat telinga sikit tu tidaklah diambil kira yang menyebabkan berlaku khiyar aib. Ini contoh yang sekarang kita bagi, kan? Majoriti kita pun buang je telinga kambing ni tak? Betul tak? Kita tak menganggap telinga kambing itu sebagai daging. Majoriti kita buang secara urufnya itu. Jadi kalau cacat telinga, kita beli nak dapatkan daging, walaupun beli pada musim korban, bukan niat untuk berkorban, maka tak boleh, tak ada khiyar aib, sebab tak mencacatkan value. Tetapi kalau kita beli untuk berkorban, korban ni perlulah yang sempurna, maka harus untuk dikembalikan. Kita ada hak khiyar aib untuk mengembalikan, dan penjual kena pulangkan balik duit kepada kita. Kalau dia tak setuju, kalau dia tak setuju, itu mahkamah lah, kan? Apa-apa dalam dunia kita ni yang kita buat transaksi sesama manusia, sebab tu ada mahkamah. Mahkamah ni tujuan untuk orang yang bercelakah. Tapi kalau bawa kes ni ke mahkamah, saya pun tak tahu macam mana kau nak behave, kan? Saya beli kambing Haji Padil untuk buat korban, lepas tu dapati telinganya cacat. Haji Padil tak nak pulangkan balik duit kat saya. Saya pun pergi ke mahkamah. Agaknya lawyer pun pening sekarang, kan? Wallahualam, saya pun kena kaji lah. Tengok. Tapi mungkin dalam tradisi dulu, macam dalam dunia Islam ni, 2 hari lepas ada orang daripada Turki, Participation Bankers Association of Turkey, Puan Miss Fatma nama dia. Dia datang KL menziarahi kami, Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam. Jadi saya hadirlah. Saya beritahu kepada dia lah, saya kata ada satu masterpiece, kan, yang zaman Osmaniyah, namanya Majallatul Ahkam Al-Adaliyah. Sultan Johor pernah bawa balik ke Johor dan menjadi undang-undang Johor, Majallah Ahkam Johor. Jadi majalah ahkam ni agak terperinci, kan, dan dalam konteks undang-undang yang dibuat keputusan, isu-isu sebegini boleh disiasat lah. Barangkali ada common law, kan, decision yang dibuat kerana mentafsirkan interpretations kepada provision dalam undang-undang, kerana berlakunya konflik sebegini dalam anggota masyarakat. Jadi saya pun tak sempatlah nak study, kan. Ada tak kes begini telah pun dibahaskan pada zaman dulu. Tapi kalaulah insiden ini, masalah cerita kambing kita ni dalam konteks negara kita hari ni,
kita nak pergi ke mahkamah mana? Mahkamah syariah ke mahkamah civil? Kalau isu nikah kahwin, dia akan pergi mahkamah syariah lah, kan? Ini dalam konteks perlembagaan persekutuan, perkara 121/1A, mahkamah syariah ada otoriti autonomi, tak boleh disemak oleh mahkamah sivil sebarang keputusan mahkamah syariah kalau kes tersebut. Ibadat ni pun korban ni pun ibadat juga. Andai katalah kita assume ini bukan commercial contract yang patut dibahaskan di bawah Contract Act. Kalau bawah Contract Act memang confirm mahkamah sivil. Tapi oleh kerana ini adalah urusan ibadat umat Islam, korban, barangkali boleh diinterpret oleh mahkamah syariah. Dan kalau mahkamah syariah, antara cara perbahasan adalah kitab-kitab macam ni akan diambil sebagai rujukan lah. Kalau saya lah lawyer tu, saya akan petik kitab Al-Fiqhul Manhaji, Mustafa Al-Khair, Mustafa Al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji mengatakan bahawa dalam kes binatang kambing yang korban, maka patut diterima adanya hak khiyar aib, kerana tujuannya adalah korban. Dan itulah yang kes-kes yang personal law, nikah kahwin orang Islam ini mahkamah syariah pun, contoh-contoh yang ada dalam kitab-kitab macam ni dibawa keluar dan diletakkan sebagai penghujjahan dalam hakim di mahkamah untuk mendapatkan keputusan. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, dan 3 contoh khiyar yang ada dalam konteks muamalat jual beli, iaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan juga khiyar aib. Dan kita sebagai orang Islam yang nak berniaga dengan cara Islam, maka kita hormatlah kepada khiyar begini. Jadi janganlah macam tadi kan, buat transaksi di kedai mamak contohnya, tiba-tiba kita dah beli, kita dah jual, kawan sebelah kata oh tak jadi nak beli, kita tengah tertarik lagi. Jadi sebagai orang yang faham hukum khiyar majlis, kita kena terimalah dengan tenang hati, kan? Itu khiyar majlis. Samalah contoh tadi, beli gas kan, tiba-tiba jadi minta balik gas yang dia dah jual kat kita sebab bini punya gas kat dapur habis. Jadi sebagai orang yang faham khiyar majlis, janganlah marah dia kan. Sebab apa? Sebab itu khiyar majlis yang diharuskan dan diizinkan berlaku dalam sebahagian daripada hukum syarak kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada? Tak ada soalan dalam handphone. Okey. Al-Awfa. Soalannya, apakah yang dinamakan sebagai Al-Awfa? Ini pelanggan bank Islam ni. Awfa tu produk bank Islam. Produk bank Islam yang pelanggan boleh pergi buka akaun pelaburan di bawah kontrak mudharabah dan layak menerima pembahagian keuntungan, tapi dalam masa yang sama juga setiap tempoh tertentu ada draw, ada cabutan, kan? Ada cabutan, dan ramai orang menjadi jutawan daripada cabutan tersebut. Jadi soalan yang biasa ditanya orang adalah judi ke tak judi tu, kan? Ada draw, ada cabut-cabut ni. Baik, isu tu dia berkait dengan Qur'ah. Waktu Bank Islam nak lancar produk tu pun tahun 2007, oleh kerana benda yang draw cabut-cabut ni sensitif kat Malaysia, saya tak izinkan Bank Islam lancarkan produk tu dulu, kecuali pergi bentang sampai kepada panel syariah JAKIM. Majlis Syariah Bank Islam lepas pergi masuk ke Jabatan Perbankan Islam dan Takaful Bank Negara, dia kata tak payah bawa kepada Majlis Syariah Bank Negara. Okey. Dan pergi sampai dan bawa kepada panel syariah JAKIM yang ketika itu dipengerusikan oleh Mufti Pulau Pinang pada ketika itu, Datuk Seri Hassan Ahmad, guru kami, kan. Jadi saya bentang ketah kajian tentang isu draw ni boleh ataupun tak boleh. Ringkasnya, cabut-cabut ni Qur'ah. Lajnah Ifta' Misriyah mengatakan annal qur'ata jaizatun syar'an. Cabut ni harus, draw ni harus, dengan syarat jangan membawa kepada judi. Yang tak boleh judi. Judi ni ringkas mudah faham, zero sum game. Orang dapat hadiah,
kerana orang lain hilang, itu judi. Macam contoh tu, pergi dekat kolam mancing ikan tu, bayar RM30, RM10 masuk kat dalam tabung, RM20 dia punya. Yang dalam tabung RM10 tu campur dengan orang lain, itu untuk orang yang dapat ikan paling besar pada bulan tersebut. Jadi dia dapat, ada orang dapat ikan paling besar, duit dalam tabung semua dia punya. Orang lain yang tak dapat, burn, hangus. Jadi itu judi, kan? Saya ajak Haji pergi makan, siapa kalah, saya lawan badminton, siapa kalah belanja makan, itu judi. Tapi kalau saya kata, kita lawan badminton, saya kalah, saya belanja makan, saya menang pun saya belanja makan, itu bukan judi. Sebab tak ada elemen of qimar, muqamarah, tak ada elemen saling merisikokan harta. Jadi kalau ada elemen saling merisikokan, itu judi. Dalam Al-Awfar tak ada elemen tersebut. Letak duit 100,000 dalam akaun pelaburan Al-Awfar, hilang ke tak hilang? Tak hilang, dapat profit lagi. Tapi ada orang yang boleh dapat hadiah, dan orang tu dapat hadiah daripada portion mana? Adakah kerana mengambil hak orang lain? Tak, memang hadiah tu disediakan oleh syarikat. Disediakan oleh syarikat sebagai galakan supaya orang menabung, dan bank boleh menggunakan tabungan tersebut untuk tujuan perniagaan perbankannya. Jadi itu bukan judi lah. Itu bukan judi. Wallahu alam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.